Selamat datang ke ITTV. Nama saya Cikgu Gurdev dan saya adalah Cikgu Sains tingkatan 3 kamu. Tajuk kelas ini adalah Sistem saraf manusia terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Bahagian-bahagian lain sistem saraf adalah efektor ataupun reseptor yang tukar rangsangan kepada impuls, efektor ataupun otot yang tukar impuls kepada gerak balas, dan neuron, bahagian asas sistem saraf. Struktur sistem saraf pusat. Otak disambung ke saraf tunjang. Saraf tunjang menurun dan dilindungi oleh tulang belakang, iaitu vertebrata. Saraf yang keluar dari saraf tunjang adalah saraf periferi. Saraf periferi menyambung badan ke sistem saraf pusat. Ada dua jenis tindakan yang dilaksanakan oleh sistem saraf. Tindakan terkawal di mana kita sedar dan tindakan luar kawal di mana kita tidak sedar. Contoh tindakan terkawal adalah berfikir, berjalan, menari, menulis. Contoh tindakan luar kawalan adalah bernafas, bersin, denyutan jantung atau peristalsis. Sistem saraf otonomi adalah untuk koordinasi luar kawal dalam badan seperti denyutan jantung atau kadar pernafasan. Fungsi sistem saraf pusat menerima impuls dari efektor dan mentafsirkan. Pengaliran impuls. Impuls adalah isyarat elektrik yang mengalir melalui neuron. Aliran impuls adalah rangsangan, efektor, neuron eferen, sistem saraf pusat, neuron eferen, efektor dan gerak balas. Kepentingan sistem saraf meliputi seluruh badan, mengkoordinasi gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan, haba, bunyi dan juga kadar pernafasan dan denyutan jantung. Ini adalah untuk memastikan kita mengelakkan dari kecederaan dan untuk kemandirian spesies. Kita telah belajar semasa tingkatan 1 dalam badan kita ada beberapa sistem. Satu daripada sistem yang kita telah belajar adalah sistem saraf. Sistem saraf amat penting, murid-murid. Bila kita melaksanakan atau membuat sesuatu aktiviti, sistem saraf sentiasa menghantar maklumat ke otak kita supaya kita faham kedudukan badan kita, jika kita panas, sejuk, jika kita perlu berpeluh, jika denyutan jantung kita mesti meningkat, kadar pernafasan kita perlu turun atau naik dan sebagainya. Jadi, mula kita mesti faham struktur dan fungsi sistem saraf. Dan kita fahamlah bahawa sistem saraf menerima rangsangan dari luar dan dalam badan, luar dan dalam badan, dan selepas mentafsirkan, sistem saraf kita akan menghasilkan gerak balas. Contoh, bila kita dengar telefon berbunyi, kita angkat. Jika kita disentuh dengan paku, kita tarik tangan kita. Jika ada habuk berdekatan dengan mata kita, kita klip mata kita. Seperti itu. Semua ini ialah menerima rangsangan dari luar dan dalam badan kita dan menggerak balas kepada rangsangan ini. Fungsi ini ialah supaya kita tidak cedera. Kita memastikan kemandirian spesies kita. Jadi, pertama, apakah bahagian-bahagian utama kita punya sistem saraf? Pertama, kita punya otak dan keluar dari bahagian bawah otak kita adalah saraf tunjang kita yang duduk di dalam tulang belakang kita.
supaya saraf itu dilindung daripada kecederaan. Otak bersama dengan saraf tunjang dikenali sebagai sistem saraf pusat. Apa yang berlaku ialah semua gerakan rangsangan dari luar dan dalam badan kita dihantar melalui saraf tunjang ke otak, dan di sana impuls akan diterima dan ditafsirkan. Dan kemudian satu gerak balas akan dijalankan. Tapi bagaimana kita mendapat maklumat dari katakan jari kita ke otak kita? Jadi kita ada satu lagi sistem saraf yang keluar daripada bahagian bawah otak kita seperti ini dan keluar daripada saraf tunjang kita dan pergi ke semua bahagian badan. Keluar dari saraf tunjang pergi ke jari kita, keluar dari saraf tunjang dan pergi ke perut kita, usus kita dan sebagainya, ginjal kita, keluar dari saraf tunjang dan pergi ke bahagian bawah, iaitu ke kaki saya, seperti itu. Dan sistem ini dipanggil saraf periferi. Periferi dalam bahasa Inggeris bermaksud di tepi, to the side. Jadi sistem periferi ini menghantar maklumat ke sistem saraf pusat untuk pentafsiran. Fahamlah bahagian-bahagian utama sistem saraf kamu. Sistem saraf kita mengawal dua jenis tindakan. Satu tindakan dipanggil tindakan terkawal. Di sini kita ada tindakan terkawal. Tindakan terkawal kita sedar. Dan pada amnya kita kata tindakan terkawal perlahan. Contoh tindakan-tindakan terkawal adalah bila kita membaca buku, bila kita berjalan, bila kita menari, bila kita berfikir. Semua ini adalah contoh tindakan terkawal. Kita juga ada satu lagi tindakan, iaitu tindakan luar kawal. Tindakan ini kita tidak sedar mengenai. Tak sedar. Dan tindakan ini adalah cepat. Contoh tindakan luar kawal adalah kita punya denyutan jantung, bernafas atau kadar pernafasan, dan pergerakan peristalsis. Yang jika kamu ingat, kamu telah belajar semasa tingkatan 2, ialah cara makanan bergerak melalui kita punya usus. Jadi ingat murid-murid, kita ada dua jenis tindakan, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Kita ada satu lagi tindakan murid-murid. Saya akan tulis di sini. Tindakan refleks. Tindakan refleks ialah bila kita membuat satu tindakan secara automatik. Contoh ialah bila kita tarik tangan kita dari benda yang panas. Katakan kamu sentuh sesuatu benda yang sangat panas, kamu akan tarik tangan kamu sebelum kamu berfikir. Tindakan-tindakan jenis ini dipanggil tindakan refleks dan adalah amat cepat. Kenapa? Supaya kita mengelakkan daripada kecederaan. Jadi, refleks automatik dan cepat. Refleks adalah satu contoh tindakan luar kawalan kita. Akhirnya murid-murid, kita mesti tahu bagaimana ada aliran impuls di dalam badan kita. Bagaimana impuls bergerak daripada tempat dia dikesan kepada otak kita. Jadi, untuk mengesan sesuatu rangsangan, katakan haba atau benda yang tajam atau bunyi, cahaya, kita ada sejenis sel yang khas yang dipanggil efektor. Efektor tukar rangsangan
kepada impuls. Jadi fungsi efektor tukar rangsangan ke impuls. Dan jika kamu ingat balik ke tingkatan 1, impuls adalah isyarat dalam bentuk elektrik yang dihasilkan di dalam badan kita dan mengalir melalui saraf kita. Jadi, reseptor ini atau penerima rangsangan kita dipanggil efektor. Rangsangan pergi ke efektor dan impuls yang dihasilkan dihantar ke sistem saraf pusat melalui satu neuron yang dipanggil neuron efferent. AFE untuk efektor, AFE untuk efferent. Rangsangan, efektor, neuron efferent ke sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat, impuls itu akan ditafsirkan, maklumat akan difikir mengenai dan satu gerak balas dihasilkan. Gerak balas itu, impulsnya pula dihantar keluar ke efektor kita. Dan di efektor kita, maaf saya murid-murid, ejaan sini silap sedikit. Efferent ialah AFEREN. Ya. Jadi kita hantar kita punya impuls melalui neuron efferent ke efektor. Lihat, EFE, EFE. Bila impuls kita sampai ke efektor kita, biasanya efektor kita adalah otot. Dan otot kita akan mengecut dan menghasilkan satu gerak balas. Contoh, bila saya hendak mengangkat sudu saya menghantar impuls ke otak, otak ke otot, otot menyebabkan pengecutan dan sudu saya bergerak ke mulut saya. Jadi, aliran impuls adalah rangsangan, efektor, neuron efferent, sistem saraf pusat, neuron efferent ke efektor dan gerak balas. Ingatlah aliran ini murid-murid kerana soalan mengenai aliran boleh keluar di dalam ujian. Antara berikut, manakah urutan yang betul ketika hidung mengesan bau? Jadi ingat murid-murid, bila kita mengesan bau, bau tu adalah atau bahan kimia di dalam udara adalah rangsangan, mesti bergerak ke efektor, dari efektor neuron efferent ke sistem saraf pusat, neuron efferent, efektor. Macam itu. Jadi, apakah aliran yang betul? Jika kita melihat A, kita ada efektor diikut dengan bau. Bau adalah rangsangan. Mestilah rangsangan sebelum efektor. Jika kita lihat B, kita ada bau diikut dengan saraf. Tak boleh. C, kita ada bau, rangsangan, bagus. Efektor, bagus. Saraf atau neuron, betul. Sistem saraf pusat iaitu otak kita, betul. Jadi jawapan di sini adalah C. Antara struktur berikut yang manakah dapat mengesan rangsangan dari persekitaran? Ingat murid-murid, rangsangan dari persekitaran mestilah dikesan oleh efektor. Jadi jawapan kita adalah C, efektor. Maklumat berikut menunjuk tindakan-tindakan yang melibatkan pemikiran, membaca, berenang, berjalan. Nyatakan jenis tindakan-tindakan tersebut. Jadi murid-murid, kita ada baca, berjalan, berenang. Adakah ini tindakan terkawal atau tindakan luar kawalan? Jadi jawapan kita ialah D, tindakan terkawal. Raja menunjukkan satu sistem saraf manusia. Apakah X? Jika kita melihat gambar raja itu, apa yang ditunjuk kepada kita ialah satu objek atau bahan yang turun daripada otak.
mestilah murid-murid ini kita punya saraf tunjang. Jadi jawapan kita adalah A, saraf tunjang. Apakah unit asas bagi sistem saraf? Jadi murid-murid, apakah unit asas kita? Unit asas kita adalah neuron, iaitu saraf-saraf yang bergerak di sekeliling badan kita. Jadi jawapan di sini adalah B, neuron. Jadi murid-murid, fahamlah. Bila kita belajar mengenai sistem saraf, kita mesti faham struktur-struktur di dalam sistem saraf kita, iaitu otak, saraf spina, saraf tunjang, bahagian-bahagian iaitu sistem saraf pusat kita, otak dengan saraf tunjang. Fungsi kita punya sistem saraf pusat iaitu menerima impuls dan membuat pentafsiran. Kita mesti faham kita ada jenis-jenis tindakan dalam badan. Kita ada tindakan terkawal yang kita sedar mengenai. Kamu mesti tahu contoh, jalan, baca. Kita juga ada tindakan luar kawal. Contoh-contoh seperti denyutan jantung, bernafas dan peristalsis. Dan faham sifat tindakan luar kawal songsang kepada tindakan terkawal. Jadi di sini kita tak sedar mengenai tindakan ini dan tindakan ini amat cepat. Akhirnya faham bahawa kita ada satu tindakan yang sangat cepat dan automatik yang dipanggil tindakan refleks. Iaitu automatik dan cepat, dan contohnya kita tarik tangan dari objek yang panas atau benda yang tajam, mengelip mata, bersin seperti itu. Akhirnya pastikan kamu tahu aliran impuls, iaitu rangsangan dikesan oleh efektor yang menghantar impuls melalui neuron eferen ke sistem saraf pusat, keluar melalui neuron eferen ke efektor yang biasanya otot yang mengecut dan menghasilkan gerak balas. Fahamlah juga jika kita mengambil benda seperti alkohol atau dadah, semua ini ada kesan ke atas sistem saraf kita. Sistem saraf kita menjadi perlahan dan gerak balas kita tidaklah apa yang kita hendak atau perlukan. Dan kita mungkin cedera ataupun ada kemungkinan pengambilan benda yang tidak baik ini boleh membawa maut. Sekian saja untuk kelas ini. Terima kasih.